Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menerangkan tentang aplikasi Bank Salam di dalam jual beli atas talian. Adakah anda semua tahu bahawa perniagaan dalam talian atau lebih dikenali sebagai e-dagang merupakan salah satu medium perniagaan terkini yang banyak diaplikasikan oleh para peniaga pada zaman ini. E-dagang boleh ditakrifkan sebagai satu sistem yang membolehkan penjualan dan pembelian barangan atau perkhidmatan oleh penjual dan pengguna di internet. Maksud Bank Salam ialah menjual sesuatu yang dinyatakan sifat-sifatnya dalam tanggungan dengan lafaz as-salam atau as-salaf, iaitu bayaran yang didahulukan. Bank Salam ialah pembeli menempah barang dan membayar harganya lebih awal, manakala penjual menerima bayaran dan barang yang ditempah itu diserahkan kepada pembeli dalam suatu tempoh tertentu. Akan tetapi penjual perlu memberitahu kepada pembeli ciri-ciri, jenis, harga dan kuantiti barang kepada pembeli dengan jelas. Berikut merupakan dalil-dalil yang membolehkan amalan jual beli salam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya. Saya akan menerangkan tentang hukum aplikasi Bank Salam di dalam jual beli atas talian. Menurut Islam, konsep perniagaan ini hukumnya dibolehkan kerana ia sama sahaja seperti konsep yang dibawakan platform online seperti Lazada atau Shopee. Tambahan pula, jual beli salam ini juga membawakan kaedah perniagaan yang sama, iaitu bayar dahulu, barang dapat kemudian. Kebanyakan peniaga pasti mengamalkan polisi pemulangan semula, iaitu refund, bagi meyakinkan pembeli jika berlaku sebarang masalah kehilangan atau kerosakan. Begitu juga jika spesifikasi barang tersebut tidak sama atau tidak selari seperti yang dipaparkan. Selain itu, kita punya hak menggunakan prinsip khiyar untuk membatalkan atau meneruskan jual beli dalam Islam. Oleh itu, setiap jual beli adalah harus sekiranya menepati syarat dan rukun jual beli. Namun, hukumnya juga boleh menjadi haram apabila melibatkan amalan riba. Amalan riba amatlah dilarang dan haram hukumnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Maksudnya, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, iaitu berniaga, dan mengharamkan riba. Seterusnya, contoh-contoh aplikasi Bank Salam di dalam jual beli atas talian, iaitu aplikasi Shopee, aplikasi Lazada, aplikasi GrabFood dan aplikasi Foodpanda. Saya akan menerangkan tentang rukun-rukun dan syarat Bank Salam. Rukun pertama adalah pihak yang berakad. Pembeli atau penempah ialah orang yang mendahulukan atau menyerahkan wangnya untuk mendapatkan barangan yang diinginkan, dan ia digelar sebagai Al-Muslim. Manakala penjual merupakan individu yang menerima wang sebagai bayaran kepada barangan yang akan diberikan kepada penempah, ia juga dikenali sebagai Muslim alaih, dan kedua-duanya perlulah mencukupi syarat sah seperti berakal, balik, tidak terpaksa dan sebagainya. Jadi, kalau orang buta, macam mana pula? Walaupun begitu, keupayaan untuk melihat tidaklah menjadi syarat dalam akad jual beli as-salam. Alasannya, jual beli biasa disyaratkan untuk melihat barangan yang dibeli, tetapi jual as-salam hanyalah dinyatakan sifat-sifat barang dan ia boleh dicapai dengan cara mendengar. Rukun kedua, sirah, iaitu ijab dan qabul. Contohnya, pemilik modal berkata, saya dahulukan RM1,000 ini untuk mendapatkan 100 helai baju yang sifat-sifatnya seperti berikut. Sementara penerima pula berkata, saya setuju atau seumpamanya. Namun begitu, sirah juga memerlukan kepada beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Antaranya, yang pertama, mestilah berada dalam lokasi yang sama, serta antara ijab dan qabul mestilah mempunyai persamaan dari segi makna dan maksud sirah. Yang kedua, jual salam dengan jual beli biasa adalah jual salam mesti menggunakan perkataan salam atau salaf yang bermaksud mendahulukan. Maka sekiranya menggunakan perkataan lain selain kedua-dua perkataan tersebut, maka tidak sahlah akad tersebut. Yang ketiga, begitu juga tidak sah sekiranya mengandungi khiyar syarat kerana akan menghalang penerima modal daripada menerima hak penuh terhadap modal tersebut. Yang keempat, khiyar majlis mula dibenarkan dalam akad salam ini kerana khiyar tersebut akan tamat setelah kedua-dua pihak berpisah sekaligus menanda kontrak atau akad tersebut tamat. Rukun ketiga, modal. Modal merupakan bayaran yang akan dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual, dan disyaratkan di sini yang pertama,
Kadar dan bentuk pembayaran mestilah diketahui oleh kedua-dua pihak. Contoh, bayaran dibuat dalam bentuk mata wang Malaysia seperti RM100 atau dalam bentuk US dollar. Yang kedua, bagi barang-barang ni modal yang dibayar dengan ukuran atau timbangan perlulah dinyatakan timbangannya seperti 10 cupak dan sebagainya. Yang ketiga, sekiranya bayaran tersebut boleh dilihat, contohnya mestilah pembeli membayar menggunakan seguni gandum, maka pembeli disyaratkan menyatakan jumlah bayaran tersebut tetapi tidak perlu menyebut sifat atau jenis barangan tersebut kerana keterangan memadai dengan penglihatan. Yang keempat, penyerahan dan penerimaan modal dalam jual beli as-salam perlulah dilakukan semasa akad. Yang kelima, jual beli as-salam tidak berlaku sekiranya ia berubah kepada konsep hutang dengan hutang dan hal tersebut tidak dibenarkan. Selain itu, penerimaan tersebut mestilah penerimaan yang hakiki. Yang keenam, jika modal itu dipindahkan hawalah daripada pihak ketiga yang berhutang dengan pembeli supaya dibayarkan kepada penjual, maka ia tidak sah. Hal ini disebabkan pemindahan hutang ini tidak termasuk dalam kategori menerima. Rukun keempat, barang yang ditempah. Ia merupakan barangan yang dijual dalam akad dan penjual berjanji menyerahkannya kepada pembeli sebagai balasan yang setimpal terhadap modal yang dibayar yang didahulukan. Antara syaratnya ialah barang-barang tersebut mestilah boleh dinyatakan sifat-sifat dan ciri-cirinya. Yang kedua, barangan tersebut mestilah dikenal pasti jenis, kuantiti dan sifat oleh kedua-dua pihak. Yang ketiga, barang tersebut tidak boleh dicampur adukkan dengan barang lain yang berlainan jenis. Yang keempat, barangan tersebut mestilah berstatuskan hutang dan hanya dinyatakan sifat tanpa menunjuk barang tersebut. Perbandingan bai salam dengan jual beli biasa. Semua syarat-syarat dasar sesuatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli as-salam. Namun ada beberapa perbezaan antara keduanya. Yang pertama, bai salam perlu ditetapkan tempoh pengiriman barang. Yang kedua, jual beli as-salam adalah barang yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual. Yang ketiga, dalam jual beli bai as-salam hanya barang yang secara tepat dapat ditentukan kualiti dan kuantiti dapat dijual. Yang keempat, dalam jual beli as-salam pembayaran haruslah dilakukan ketika membuat kontrak. Masalah-masalah dalam jual beli bai as-salam. Yang pertama, hukum perniagaan meja penceramah melalui tempahan. Mari kita lihat situasinya. Saya bercadang untuk membuat perniagaan menjual meja kuliah untuk pengajar di masjid, surau dan madrasah. Caranya ialah saya mempromosikan tempahan kepada orang ramai dan pihak yang berminat akan melakukan tempahan kepada saya dengan memberi wang RM400. Kemudian saya akan mengambil 100 dan 300 saya akan berikan kepada rakan yang menyediakan perkhidmatan membuat meja. Setelah siap dibuat, meja berkenaan akan diberikan kepada pelanggan. Soalan saya, adakah cara ini dibenarkan? Kerana ada pihak yang memberitahu saya bahawa cara ini salah kerana saya hanya atas angin dan menjual barang yang tidak ada di tangan saya. Pihak berkenaan mendakwa sepatutnya saya membeli terlebih dahulu meja berkenaan kemudian barulah jual. Jadi di sini, apakah jawapannya? Okey, pada jawapan bagi situasi ini adalah benar. Hukum asal bagi jual beli mestilah barang itu wujud. Fakta ini sendiri disebut dalam syarat barang jualan. Barangan jualan hendaklah wujud ketika akad dilakukan. Tidak harus menjual barang yang tidak wujud. Barangan yang tidak wujud tidak boleh dijual. Contohnya, penjual yang mahu menjual buah-buahan di pokok yang sedang atau akan berbuah. Begitu juga anak kambing dalam kandungan atau akan dikandungkan. Dalilnya adalah larangan Nabi untuk menjual barangan yang tidak wujud. Ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayuridu minni al-bai'a laisa indi afa abta'uhu lahu min as-suqi faqala la tabi' ma laisa indaka. Maksudnya, wahai Rasulullah, ada seseorang lelaki datang meminta saya menjualkannya kepada barang yang saya tiada. Saya bertindak menjual barang tersebut kepadanya. Bolehkah saya beli barang tersebut di pasar untuk diserahkan kepadanya? Baginda bersabda, jangan engkau jual barangan yang tiada padamu.
Dan demikian juga, jual beli dengan cara ini termasuk dalam kategori jual beli al-gharar kerana barangan tersebut mungkin wujud dan mungkin juga tidak. Namun begitu, atas faktor maslahat dan keperluan masyarakat, Islam juga mengharuskan jual beli as-salam atau as-salaf dengan syarat-syarat tertentu. Antaranya adalah hendaklah sirah atau lafaz kontrak semasa majlis akad itu jelas menyebut kriteria barang jualan, masa penyerahan dan pemberian serta lafaz salam atau salaf yang jelas menunjukkan niat untuk suatu kontrak pendahuluan modal. Sekarang saya akan menerangkan jenis-jenis baik salam. Baik salam ada dua, iaitu yang pertama ialah salam biasa dan juga salam sejajar. Apakah itu salam biasa? Salam biasa ialah transaksi atau akad jual beli yang mana barang yang dijual tidak ada ketika transaksi berlaku dan pembeli melakukan pembayaran sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Salam sejajar pula ialah melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia barang iaitu pembekal. Akad salam yang dilakukan dengan dua transaksi salam iaitu antara penjual dan pembeli serta penjual dengan pembekal atau pihak ketiga lainnya. Hal ini berlaku apabila penjual tidak memiliki barang yang dipesan dan penjual memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada contoh isu dalam baik salam. Soalannya, penjual menjual barang di dalam aplikasi Shopee atau Lazada tetapi barang yang dijual belum ada. Penjual mengiklankan barang di dalam Shopee atau Lazada dan menyatakan barang itu adalah pre-order. Apabila penjual mendapat pesanan, aplikasi Shopee atau Lazada memegang duit itu terlebih dahulu. Maka, penjual membeli barang itu dengan menggunakan duitnya sendiri terlebih dahulu dan hantar kepada pembeli. Selepas pembeli menerima barang tersebut, barulah aplikasi Shopee dan Lazada memberi duit itu kepada penjual. Jika penjual tidak boleh melakukan penghantaran, maka aplikasi Shopee atau Lazada akan memulangkan duit itu kepada pembeli. Jika barang itu tidak mengikut spesifikasi jenis barang yang dipesan, pembeli boleh minta bayaran balik semula iaitu refund. Persoalannya, halalkah cara berniaga secara pre-order? Jawapannya, boleh untuk melakukan konsep perniagaan secara pre-order di dalam aplikasi Shopee atau Lazada kerana ianya termasuk dalam bentuk jual beli salam iaitu konsep bayar dahulu kemudian mendapat barang dan juga kontrak ijarah iaitu upah yang disepakati fuqaha tentang keharusannya. Tambahan pula, polisi pemulangan semula iaitu refund kepada pelanggan dapat menghilangkan risiko barang tidak dapat diserahkan atau tidak sama jenis yang selari dengan prinsip khiyar dalam Islam. Seterusnya, kita akan teruskan dengan perbandingan di antara baik salam dan baik istisna ini. Terdapat 3 aspek ataupun perkara yang membezakan di antara baik salam dan baik istisna ini. Yang pertama, bayaran. Yang kedua, barangan. Dan terakhir sekali, kontrak. Yang pertama sekali, bayaran. Semasa akad baik salam berlangsung, pihak pembeli mestilah menghadirkan ataupun memberi bayaran yang penuh kepada penjual. Manakala dalam baik istisna, pembeli perlulah membayar secara penuh ataupun separuh ataupun ansur-ansuran kepada penjual. Yang kedua ialah dari segi barangan. Bagi baik salam, barangan boleh dihadirkan dalam bentuk apa sekalipun, manakala dalam baik istisna, barangan khusus dalam proses pembuatan. Barangan bagi baik istisna ni tidak sesuai bagi barangan pertanian. Dan akhir sekali ialah kontrak. Dalam baik salam, jika satu pihak ingin membatalkan kontrak namun sebelah pihak lagi tidak mahu membatalkan ataupun ingin meneruskan kontrak tersebut, maka kontrak tersebut akan menyebelahi bagi pihak yang ingin meneruskan kontrak dan tidak boleh dibatalkan begitu sahaja. Manakala dalam baik istisna, kontrak boleh dibatalkan sebelum pekerja memulakan kerja.